Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfar bil qurab wa tuqta bil haid wa tunal bil rawaid wa husnul khatim wa istasqal amam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nasim badal kulli ma'amilat. Allahumma annal haqqa haqqa wa dukna tibah wa annal batila batila wa dukna tinabah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah dan kurnia yang masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kan ke saat ini, ke masa ini, ke waktu ini masih lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketaatan itu berbentuk ketaatan yang wajib maupun yang sunat. Dan mana sama-sama kita sentiasa meninggalkan segala yang dilarang, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik larangan itu ataupun tegahan itu berbentuk yang haram maupun yang makruh. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengusi, Tuan Bilal, Tuan Sia, para ijik surah muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita bertemu kembali pada malam ini, menyambung insyaAllah kitab yang saya baca bersama-sama dengan tuan-tuan, kitab 50 tanda-tanda orang munafik sampai bahagian yang ke-6. Bahagian yang ke-6 menceritakan tentang meninggalkan salat Jumaat. Alhamdulillah tuan-tuan, yang sepatutnya pada malam ini tuan guru tuan-tuan Ustaz Osman Ramli, tapi tak dapat hadir pada malam ini. Mungkin ada sebab yang tak dapat dielakkan ataupun dalam keadaan kurang sihat tu. Jadi hajat saya datang ke sini bukan nak menggantikan Ustaz Osman, tidak, hanya sekadar nak mengisi kekosongan di antara waktu maghrib dan isyak saja. Dah layak tuan-tuan kata nak menggantikan dengan ilmunya tuan-tuan, dengan suara dia yang lantang yang keras, tak sebanding tuan-tuan ilmunya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa cerita pun tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majlis ilmu. Sebagaimana yang selalu dah saya sebut di dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke majlis ilmu, yang duduk di dalam majlis ilmu, yang susah payah nak mencari majlis ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian, mudahnya tuan-tuan, tak tanda dia duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Patutnya saya hari ini pun nak duduk majlis ilmu, nak dengar kuliah Ustaz Fadil Ismail.
Tuan Haji 6.42 telefon. Dalam keadaan tidur tadi, tidur lagi tadi. Baru nak rehat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu apa yang dikarang oleh pengarang kitab ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahagian yang keenam, meninggalkan solat Jumaat. Dalam Islam, solat Jumaat adalah wajib. Maka barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja tanpa ada sebarang keuzuran yang dibolehkan oleh syarak adalah termasuk meninggalkan kewajiban yang berarti ia telah berbuat dosa dan tergolong orang munafik. Tuan-tuan, hari ini buat peramai tuan-tuan, orang yang meninggalkan solat Jumaat. Peramai meninggalkan solat Jumaat tuan-tuan, termasuk pekerja-pekerja kilang, pekerja yang takut dengan bos, dengan majikan, sehingga kan tak keluar untuk solat Jumaat tuan-tuan. Takut dengan bos, takut dengan majikan, takut dengan pengarah, takut dengan pemimpin. Ada tuan-tuan, ada yang takut sehingga kan kita tak pergi solat Jumaat tuan-tuan. Ramai macam kerja kilang tuan-tuan, kerja kilang. Dulu ada abang saudara duduk dekat Kota Damansara, dia bos besar dalam kilang tuan-tuan. Dia kata pekerja saya memang saya tak bagi keluar untuk kerja, untuk solat Jumaat. Sebab apa dia kata? Sebab apa dia cerita sendiri. Apabila saya bagi solat Jumaat, dia bukan keluar solat, dia balik ke rumah tidur, tak pergi pun solat Jumaat. Dia kata, saya dapat tangkap dia memang tak pergi solat Jumaat. Maknanya apabila dah dibagi kelonggaran oleh pegawai ataupun pengarah daripada kilang itu sendiri, terkadang kita tak pergi solat Jumaat. Apa ramai tuan-tuan, apabila kita tinggal solat Jumaat ini dah kita tergolong di dalam golongan orang munafik. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang meninggalkan solat Jumaat. Ada juga di kalangan kita yang datang solat Jumaat, datang dah waktu azan yang kedua tuan-tuan. Ada pernah tengok tuan-tuan? Datang waktu itu sepatutnya datang awal, tapi makan nasi ayam dulu kat depan-depan tu ada orang jual nasi ayam. Makan dulu, makan dulu dekat luar sehingga kan masuk ke dalam tu azan yang kedua dah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh tak? Dah masuk azan kedua dah. Azan yang mula-mula tadi kita masih makan lagi dekat luar, yang sepatutnya dah masuk dah. Dah salat sunat dan seumpama ni. Kita masuk azan yang kedua. Ni kita datang dah solat Jumaat. Datang dah bagus dah. Kadang dah kemas, terkadang dah siap mandi pun walaupun kita kerja kilang, dah siap pakai baju, dah mandi pun. Tetapi masuk dalam masjid dah masuk azan yang kedua. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan, tapi di dalam kitab Tambighul mengingatkan kepada kita tuan-tuan, mengingatkan kepada kita apa yang diceritakan oleh ulama tu. Apabila dah masuk azan kedua, walaupun kita solat datang Jumaat, waktu itu dia kata malaikat dah tutup buku tuan-tuan. Dah tutup buku dah. Azan yang kedua apabila kita masuk, maknanya rekod kita walaupun kita datang Jumaat, waktu itu besok apabila bertemu dengan Allah Ta'ala, kita ada hitungan tak solat Jumaat kita? Ya. Sedangkan malaikat tadi apabila dah masuk azan yang kedua dia tutup buku. Kita azan kedua baru masuk. Tuan-tuan, ramai hari ni setengah ulama menceritakan tuan-tuan, benda perkara yang macam ni, walaupun kita datang Jumaat, kehitungan kedatangan kita dah tak terhitung di dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu itu dah masuk waktu sepatutnya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu itu dah azan yang mula-mula kita masih lagi makan nasi ayam dekat luar. Masuk kita dah azan kedua, diceritakan malaikat dah tutup buku, dah tak ada rekod kita untuk solat Jumaat tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu pun ramai tuan-tuan. Itu ramai. Ada lagi tuan-tuan, dah elok dah mula-mula dah. Dah elok dah mula-mula datang dah. Tetapi apabila khatib naik ke mimbar, kita lah orang yang pertama sebab kita masuk ataupun geng zikir tuan-tuan. Tak kerti kita tarik batu terapin.
waktu khatib dan naik ke mimbar, kita masih Allah, 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 tak henti kan? Boleh tak boleh kan? Ya? Ya? Boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, ramai yang kita tengok masih dia tarik batu tasbih lagi. Sedangkan hadis menceritakan, dia kata waktu zaman Rasulullah solat masih tak ada sebab kita ni tuan-tuan, tak ada kapal ni. Waktu itu sahabat menggolek-golekkan batu, tergolek. Dia kata batu, dah kamu tergolong di dalam golongan orang yang lalai. Kan terkadang Bilal selepas azan ada bagi hadis itu tak? Iza qulta li sahibika al-imam yaktub amsik wa man lau fala dima'atala fasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tak? Terkadang khatib ada pesan itu tak? Tak? Apabila khatib tengah naik ke mimbar, khatib tengah berkhutbah, janganlah kamu berkata-kata walau menyeru rakan kamu berkata diam sekalipun. Tak? Walau diam sekalipun. Karena sesungguhnya perbuatan ini adalah larau. Untuk itu taat dan dengarlah. Dan bagi tahu, kita masih lagi waktu itu tarik batu tuan-tuan nak cukup 100.000 ataupun 10.000 zikir kita. Tuan-tuan, ramai yang kita tengok hari ini. Yang kita tengok dah bagus dah, pegang batu tasbih daripada rumah tu bagus dah. Tapi waktu khatib naik ke mimbar tu macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang berlaku kepada kita. Ini yang berlaku kepada kita. Dan datang dah jemaah yang tak datang lagi ini tadi. Munafik yang dah datang tadi ditegur melalui hadis, melalui ulama bagi tahu, tak juga ikut. Hari ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan lepas tuan-tuan mengajar kat satu tempat, anak tegur jemaah yang solat duduk ke atas kursi. Sini ada yang duduk ke atas kursi, ada. Jadi waktu itu tuan-tuan ajar kat surau, anak datang maghrib tuan-tuan, Bilal dan Qomat. Ini nak kongsi sikit kan. Bilal dan Qomat kan, dah Allah Akbar. Masa tu 4 ke kiri, 4 ke kanan, termasuk saya di sebelah kanan saya. 4 ke kiri, 4 ke kanan. Kemudian datang yang daripada sebelah sana, datang pakai kursi tuan-tuan, termasuk dengan imam, pakai dengan kursi. Allahu Akbar imam, datang dengan kursi. Tuan-tuan, maghrib tak penuh lagi masa tu. Kemudian yang sebelah kanan tu, sebelah saya tu duduk dengan kursi. Kedudukan kursi dia tuan-tuan, yang sepatutnya letak di mana? Cuba tuan Haji, adik tolong ambil kursi tu, letak depan tu, kursi tu. Yang sepatutnya kursi letak di mana? Ibu nak kena tengok ibu. Kita muda lagi, kita belum pakai kursi. Besok kalau dah tua, biar dulu. Ini betul ke? Cuba tengok betul-betul ibu-ibu, kedudukan kursi ini. Salah. Ya? Ini salah. Yang macam ini salah. Ya? Ibu yang betul di mana? Coba depan. Yang ini betul. Betul. Ya? Terbalik. Hah? Tak nampak? Apa? Ini betul. Kalau ini betul, cuba kalau kita berdiri, kan? Sila rapat dan luruskan saf. Imam kata, tuan-tuan, sila rapat dan luruskan saf. Kita berdiri yang macam ni, kita lurus tak lurus saf kita? Tak lurus. Ya? Mana yang lurus? Mana ini betul ke salah ni? Betul kan? Betul. Ya? Ini betul. Ini betul tak? Mana yang nak lurus tadi macam mana? Yang lurus rapat dan luruskan rapat kasar tadi yang macam mana? Sedangkan dia kalau kursi yang macam ni tuan-tuan, dia duduk kaki dia ke depan kan? Berdiri ke depan kan? Betul? Berdiri dia dekat depan. Habis kalau macam ni lurus ke tak lurus? Sab tak lurus. Habis nak kira yang lurus macam mana? Tuan-tuan, sedangkan yang tadi datang tadi, dia di sebelah kanan saya, ni tak penuh ni, sab pertama ni tak penuh. Baru 4 ke kiri, 4 ke kanan.
4 ke kiri, 4 ke kanan. Tapi dia letak kursi, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, bukan ini kedudukan. Cuba tarik balik. Ini dia. Kemudian apabila maghrib ni tuan-tuan, maghrib datang kemudian dipenuhi dengan saf yang seterusnya. Saf yang mula-mula dipenuh. Apabila penuh saf yang mula-mula diikuti dengan saf yang kedua, terus sambung penuh tuan-tuan. Kursi ini mengganggu tak mengganggu? Tuan-tuan, jadi yang betul yang mana? Yang tadi kata tak dapat lurus saf dia, kaki kursi. Jadi yang perlu lurus saf dia bersama dengan orang yang sehat berdiri, yang mana? Ya, kaki kursi belakang. Maknanya apabila kaki kursi belakang yang perlu rapat tuan-tuan, maknanya selaras dengan belakang kita tidak. Belakang kita ni nak kena selaras dengan tumit orang yang berdiri yang sehat. Itu yang betul. Kalau macam ni dia duduk sebelah kanan, yang belakang datang mengganggu tak mengganggu ni? Mengganggu saf belakang. Dia kata apabila selepas tu kita buat teguran tuan, saya dah 20 tahun sembahyang ke atas kursi ni, 20 tahun. Tak ada orang nak tegur, hari ni baru tegur. Allahu Akbar. Ni nak cerita ilmu tuan-tuan. Dah 20 tahun. Sebab dia melenting, saya pun cakap, tuan, pulau kat tengah laut tu beratus-ratus tahun, saya kata. Pulau. Kapal bertengkang daripada Singapura, daripada Amerika, daripada Indonesia, daripada Thailand. Namun kapal yang bertengkang ke mana-mana tu, daripada mana-mana, pulau tu bergerak ke, ada komplain ke? Kamu datang dari mana? Buat apa? Ada komplain tak pulau tu? Dan nak menunjukkan tuan-tuan, pulau tu, dekat tengah laut tu, walaupun beratus tahun dia tak erti apa. Walaupun bertengkang kapal daripada mana-mana. Ni nak menunjukkan tuan, saya kata walaupun kita duduk di atas kursi solat 20 tahun, apabila salah kita tegur, dia kata dia seolah-olah dia benar dan betul tuan-tuan. Tuan-tuan, mengganggu tuan-tuan. Apabila yang seperti ini mengganggu tak jelas? Mengganggu. Saya kata mesti ke depan. Apabila ke depan kita tak mengganggu, saf untuk yang berikutnya. Dak. Saya kata ya? Kalau kat tepi sekali tak apa. Kalau kat tepi sekali tak apa. Tepi sekali pun tuan-tuan, walau kat tepi sekali, ikut tuan-tuan. Di dalam fiqh tuan-tuan, kita tengok di dalam kitab Hidayatus Shabiyan tuan-tuan. Awal lagi permulaan kitab tu yang kita ngaji dulu, diceritakan tuan, untuk orang yang berdiri kat atas kursi ini kedudukan dia macam mana. Kedudukan dia macam mana diceritakan. Yang betul tadi yang ke depan. Ini salah tuan-tuan. Ibu-ibu yang ini salah. Maknanya kaki kursi yang belakang tu ibu-ibu, kaki kursi yang belakang. Cuba kalau ada kursi dekat belakang ibu-ibu, kaki kursi yang belakang tu nak kena sama dengan tumit orang yang sehat tuan ibu-ibu. Kaki kursi yang belakang, kedudukan kursi kita yang belakang tu nak kena sama dengan tumit orang yang sehat tuan ibu-ibu. Baru kita berdiri, walaupun kita di depan, tak sama dengan saf kedudukan kita berdiri orang yang sehat. Itulah yang sebenar, yang betul. Tapi tuan-tuan, apabila kita tegur dengan cara untuk baik-baik, dia kata dah 20 tahun solat. Mana 20 tahun dah salah ni? Allahu Akbar. Ini nak ceritanya tuan-tuan. Itu saya kata muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, orang datang mengaji ini bukan semua dapat tuan-tuan. Bukan semua orang dapat. Dah, saya sendiri bukan semua dapat ilmu ni. Ada terkadang datang, dia hanya seperti mana yang saya sebut dulu, datang majlis ilmu hanya hobi. Tak betul-betul dia nak duduk di dalam majlis ilmu untuk mempelajari ilmu itu sendiri tuan-tuan. Apabila kedudukan yang macam tadi itu salah, dan memang salah, ditanya pada ustaz lain. Ustaz, saya dah 20 tahun ustaz solat atas kursi macam ni. Ada orang yang tegur, kata solat saya salah macam ni. Macam mana kursi yang tak letak macam ni? Memang salah. Dia kata memang salah. Waktu solat asar lagi tuan-tuan, saya suruh berbetulkan saf tuan-tuan. Betulkan saf, mana yang duduk kat atas kursi itu betulkan ikut cara sebagaimana yang ustaz sebut. Ustaz Fadil Ismail pernah sampai sini? Tak pernah lagi.
Ustaz Padi Ismail Yamani tuan-tuan memberi penerangan tentang kursi ini, dia pun masih langgar juga. Tak nak juga, dia nak ikut yang dia tadi juga. Habis nak buat macam mana dia kata? Orang degil ni susah tuan-tuan. Susah. Saya cakap terang-terang, orang yang degil macam ni tuan-tuan, dia pun sama, turut membenarkan orang yang berkepit pegang anjing tuan-tuan. Ada dengar tak? Pegang anjing, peluk anjing. Ada dengar tuan-tuan? Dia pun sama, dia kata, mana ada apa peluk anjing selagi kita kering, dia kering tak ada apa, dia kata. Itu orang surau tuan-tuan. Orang surau. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, ibu-ibu sekalian, kita malam ni duduk kat dalam ekor bukan? Dan bukan, tempat panas kat luar tu. Cuba tuan-tuan pegang tangan, telapak tangan tuan-tuan ni, basah ke kering? Cuba tuan-tuan, basah ke kering? Ibu-ibu? Lembab. Ya? Lembab. Lembab bukan? Ni duduk dalam ekor. Dia peluk anjing tu kat luar. Basah dengan kering ke kering dengan basah ke kering dengan kering? Tuan-tuan, dia benarkan sama juga. Ni tuan-tuan, nak fikir, tangan kita lembab basah tuan-tuan, nak pegang anjing. Buat apa tak ada kerja. Ustaz Ramli Siddiq kata buang karen. Ya, buang karen. Ya, buang karen. Dia sama turut membenarkan bahawasanya kemenangan yang ada dalam WhatsApp semalam tuan-tuan. Kemenangan. Ya, menang gol lelaki yang berpakaian wanita dengan memakai kasut tumit yang tinggi itu, dia turut sama membenarkan tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini orang mengaji dalam surau. Kalau tak mengaji itu kita tak payah lagi. Mengaji tuan-tuan, sama mengaji. Ini nak cerita ilmu pengetahuan apa yang kita ada muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Maknanya yang kita pelajari pada hari ini, terkadang bukan semua orang boleh dapat. Terkadang dengan cara kita buat yang macam ni tuan-tuan, terkadang kita boleh dapat. Terkadang kita boleh jelas. Terkadang, ya kita muda lagi Ustaz, tak duduk kat atas kursi lagi. Besok besok kita nak cerita untuk ilmu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang perkara meninggalkan solat Jumaat tadi dah tergolong di dalam golongan orang munafik tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa meninggalkan solat Jumaat tanpa ada halangan atau bahaya, maka dia menjadi orang munafik dalam sebuah catatan yang tidak akan dihapuskan dan tidak akan ditukar. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, tak akan hilang tuan-tuan catatan sehinggakan hari kiamat besok sekali meninggalkan solat Jumaat. Habis Ustaz, kita muda-muda dulu Ustaz, tinggalkan solat Jumaat. Banyak tinggal solat Jumaat Ustaz. Sekarang je baru kita nampak solat Jumaat ni, sekarang je baru, macam mana? Ada yang tanya pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dah sudahlah. Saya kata apabila sekarang kita dalam keadaan dah tobat, kita dah minta kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dan sungguh-sungguh kita bertobat, kan ada syarat-syarat tobat tuan-tuan. Tidak akan buat apa yang kita lakukan yang dulu-dulu lagi. Tidak akan kita ulangi lagi. Perkara yang sedemikian, insya-Allah Allah taala akan berikan keampunan. Apatah lagi kita duduk di dalam majelis ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, sungguh berhentilah orang-orang daripada perbuatan mereka meninggalkan Jumaat, atau sungguh Allah akan mematri hati mereka, kemudian mereka menjadi munafik yang lalai tuan-tuan, tinggal solat Jumaat. Kita dah seperti dipatri hati kita. Patri ini macam wedding lah tuan, wedding. Ada kesan kalau kita wedding dekat besi ni tuan-tuan, kita taking dekat besi ni, sehingga kan apabila besi ni kita tag, apabila kita tak grind tuan-tuan, kita tak gosok, sampai bila ada kesannya tuan-tuan, sampai bila masih ada kesannya lagi. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kita duduk di dalam majlis ilmu tuan-tuan, jangan putus asa benda ni. Ditakdirkan kita besok mati ataupun lusa tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, ataupun saat ini hari ini, insya-Allah tuan-tuan, Allah taala akan berikan keampunan pada orang yang masih menuntut ilmu. Tadi tengah hari tuan-tuan, kat tempat saya tuan-tuan, ada orang meninggal.
Orang yang meninggal ni tuan-tuan, saya ajak solat Jumaat, pernah nak ajak gaduh saya. Pernah nak ajak gaduh. Dia kata kubur masing-masing buat apa nak ajak-ajak orang. Dia kata tadi, tuan-tuan, tadi meninggal pagi tadi. Dan meninggal pagi tadi tuan-tuan, saya dalam keadaan niaga, saya singgah juga tengok. Apabila saya tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian, tengah hari tuan-tuan disolatkan di surau. Bulan puasa pun dia lalu dekat sebelah surau tuan-tuan, dia tukang ni buat kerja kontrak ni, orang kita Melayu buat kerja kontrak. Lalu tiap-tiap hari naik bersikal sebelah surau. Bulan puasa selamba dia tuan-tuan. Isyak rokok selamba dia. Jumaat dah memang tak pergi. Tadi tuan-tuan, pagi tadi tuan-tuan, saya difahamkan dia kata malam tadi mancing balik pukul 2 pagi. Balik nak kerja, nak sambung kerja kontrak ke rumah kakak di sebelah tu. Pagi dibangunkan dah tak ada tuan-tuan. Tengah hari tadi dibawa ke surau tuan-tuan, dibawa ke surau. Saya difahamkan tuan-tuan, saya lari pergi solat kat masjid. Lari solat kat masjid, biasa saya solat kat surau tadi dia Tarmizi tu. Hari ni saya lari ke surau. Kemudian imam yang selalu solat jenazah tu hari ni tak ada tuan-tuan. Tak tahu dia kata balik Perak. Balik Perak tuan-tuan. Balik Perak. Sibuk dia cari imam sana. Imam kita yang biasa kerja dekat Subang Airport. Kat Subang Airport, Haji Zul. Kat Subang Airport, tak balik. Imam dari pula yang tukang mandi jenazah, tadi tengah hari selepas dimandikan dia balik kerja. Dia kerja tuan-tuan. Tak ada siapa nak solatkan tuan-tuan. Saya pun rasa berdosa ni. Tak ada siapa nak solatkan. Last minute tuan-tuan, anak dia kata ke depan, solatkan tuan-tuan. Apabila disolatkan tuan-tuan, saya dipahamkan ada rukuk tuan-tuan. Solat jenazah hari ini. Malu saya tuan-tuan, patutnya nak cerita benda ni. Tapi itulah orang yang melawan, yang saya ajak nak solat Jumaat, dia ajak gaduh tadi. Dia kata kubur masing-masing. Kamu apa nak belagak? Kamu baru berapa hari duduk kat sini? Berapa umur kamu? Dia lahir tahun 47 tuan-tuan. Hari ini meninggal tahun 47. Nak cerita ni tuan-tuan, hari ini tak pernah datang ke surau, tak pernah datang ke masjid. Bahkan Jumaat, bahkan puasa pun dia menyedut biasa. Anaknya hari ini solatkan tuan-tuan, ada rukuk. Ditegur oleh orang belakang, subhanallah. Ada berada tu seorang pekerja kilang singgah solat tadi. Dia kata kerja kilang, rupanya dia memang imam. Dia yang solatkan tuan-tuan. Dia yang solatkan. Subhanallah banyak kali. Dia nak rukuk tuan-tuan. Berada pekerja kilang. Kilang pakai uniform Canon tuan-tuan. Orang Canon. Tak tahu Canon kat mana, tak tahu. Dia tangkap gambar tadi, ada gambarnya. Dia yang solatkan tuan-tuan. Malu tak malu? Tuan-tuan, tak pernah datang surau masjid. Hari ini mati dibawa ke surau masjid tuan-tuan. Ini yang berlaku kepada kita. Suruh duduk majlis ilmu tak nak, diajak untuk surau masjid tak nak. Sedangkan ini tinggal sekali dah tergolong di dalam golongan orang munafik. Ini doa hari-hari tuan-tuan. Memang tak ada orangnya. Hari ini mati juga. Ingat tak mati? Itu yang berlaku kepada masyarakat kita muslimin dan muslimat yang mati Allah sekarang. Bahkan pernah terdengar pada saya, dia kata, buat apa nak datang surau ni? Surau ni surau orang dia je. Pernah dengar tuan-tuan, surau orang dia. Itu yang sampai mati dia tak datang surau tu. Dah mati tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian. Tadi anak dia petang datang ke rumah. Anak dia datang ke rumah tadi. Dia kata, Ustaz, malam ni datang ke rumah, ada tahlil kat rumah. InsyaAllah saya malam ni pun memang tak pergi mana-mana. Dan memang tak pergi mana-mana. Dia pukul 5 datang. Punya haji telefon. Tak dapat datang lah tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian. Allah nak jaga mungkin tu, supaya saya tak datang tempat dia. Sebab dulu dia ajak gaduh saya. Mungkin, tapi saya tak ada lah. Nanti saya macam tu, tak ada nak dendam. Dia ajak gaduh, kita ajak solat Jumaat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang berlaku kepada masyarakat kita. Bahagian yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi. Orang yang berpura-pura melakukan kebaikan di tengah-tengah orang yang ramai dan gemar melakukan
perbuatan maksiat atau kemungkaran secara tersembunyi adalah orang-orang munafik yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pura-pura baik, tuan-tuan. Berpura-pura baik. Bak bayar, bak perkara-perkara dia memberi bantuan, terkadang terpampang dekat kaca TV, tuan-tuan, 100,000 contoh. Ditunjuk 100,000 cek, tuan-tuan, cek besar. Contoh dia buat baik, diberikan kepada mahat hafiz ataupun anak-anak yatim. Kita tengok sendiri, tuan-tuan. Rupa-rupanya, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, tempat saya itu ada anak yatim 16 orang, dibela seorang opah. Dibela seorang opah umurnya yang 70 lebih. Tuan-tuan, 16 orang anak yatim. Tuan-tuan nak tengok boleh datang Surau Bukit Kuda. Sebelah tu dia, tak jauh. Buat bantuan, tuan-tuan. Yang kita tengok selalu datang buat bantuan, tuan-tuan. Ramai buat bantuan. Ini daripada kami. Daripada kami. Yang kami ini kumpul dapat dana sekian banyak, jadi kami serah kepada anak yatim. Takat gambar semua, tuan-tuan. Yang takat gambar tadi, tuan-tuan, semua yang beri tadi rumahnya sebelah masjid dia, tuan-tuan. Dekat sebelah masjid dia. Tetapi apabila dilawah ayat Rasulullah, dia memang tak datang, tuan-tuan. Nampak buat baik, tetapi menyembunyikan kemungkaran. Dia nampak buat baik, tuan-tuan. Sedangkan mungkar yang paling besar yang Nabi sebut, mungkar yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang meninggalkan solat, tuan-tuan. Tinggal solat. Itu sebab, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, solat itu yang Allah Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Solat itu memang berat kecuali orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu lah yang boleh datang khusyuk. Tak ada ilmu macam mana nak datang khusyuk, tuan-tuan? Macam mana nak datang khusyuk yang imam baca tadi? Tak ada ilmu macam mana kehidupan kita nak menghayati ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan? Suruh datang kuliah ilmu tak ada. Suruh duduk kuliah majlis ilmu dia tak ada. Kecuali orang yang khusyuk. Yang khusyuk macam mana? Ulama beritahu khusyuk termasuk menjaga waktu pun dah khusyuk, tuan-tuan. Bagian jaga waktu tu inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jaga waktu yang awal-awal tu kita jaga pun dah tergolong di dalam orang yang khusyuk, tuan-tuan. Waktu kita jaga waktu. Khusyuk termasuk khusyuk. Belum khusyuk yang diceritakan kita faham yang tuan imam baca dan faham yang kita baca sendiri. Tuan-tuan, orang yang sedemikian, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, ikrar kita mula-mula solat untuk mengangkat takbiratul ihram, mula-mula Allahu Akbar, kita terus baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Hanifan muslimah wa ma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tuan-tuan. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang saya tak sebut wa mahyaya. Benarkah dalam kehidupan kalau kita benar-benar ada ilmu sebagaimana yang perlu kita belajar hari ini, yang jelas, yang mula-mula hidup, kehidupan ini mati untuk Allah Ta'ala, solat untuk Allah Ta'ala, ibadat untuk Allah Ta'ala. Benarkah hidup kita ni, kehidupan kita ni benar untuk Allah Ta'ala? Seperti mana ikrar kita mula-mula di dalam solat tadi. Tetapi apabila kita ni tak faham, macam mana kita nak datang khusyuk tadi? Benda ni pun tak faham, tuan-tuan. Sedangkan benda ni ditegur oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am tadi, tuan-tuan. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 selepas suratul Al-Ma'idah. Namanya surah Al-An'am, ayat yang ke-162. Ditegur untuk kita, sesungguhnya solat, ibadat itu untuk Allah dan mati untuk Allah. Kehidupan kita untuk siapa? Benarkah kalau kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana solat yang kita buat tadi benar-benar kita ada ilmu pengetahuan sehingga akan mendatangkan khusyuk? Untuk kita hadirkan diri semasa solat, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala khusyuk, tuan-tuan. Kalau tidak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita nak sebut tadi, sedangkan dosa dan kemungkaran ini dibuat dengan cara sembunyi-sembunyi,
tetapi perkara yang sedemikian kita enggan nak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini bahagian yang ketujuh, melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, mereka bersembunyi daripada manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Dia beserta mereka itu ketika mereka menyembunyikan dalam hatinya perkataan yang tidak disukai Allah. Allah meliputi pengetahuannya apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nisa, tuan-tuan, surah yang keempat, surah An-Nisa ayat yang ke-100, ayat yang ke-108, tuan-tuan. 108 diceritakan, mereka bersembunyi daripada manusia. Kan ramai, tuan-tuan. Hari ini, alah tak nampak, tuan-tuan, tak nampak, buat apa? Orang lain tak nampak, tersaing, cukup lulus. Tak nampak, janji masuk. Apabila janji masuk tadi, tuan-tuan, itu yang mengakibatkan janji masuk ke dalam perut kita, sehingga kan barang makanan yang bersebahat masuk ke dalam perut kita, terkadang mengakibatkan apabila laungan hayya ala solat dan di laung kita enggan nak datang masjid dan surau. Seperti mana yang saya sebut tadi, takut dengan bos, takut dengan majikan, takut dengan pengarah, takut dengan pembesar, takut dengan kepimpinan, sehingga kan kita lupa apa yang ditugaskan, apa yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk mentaati perintahnya muslimin dan muslimat dalam mata Allah sekalian. Allah tegur, tuan-tuan, di dalam surah yang lain, tuan-tuan, di dalam surah Ibrahim, tuan-tuan. Surah Ibrahim ini surah yang ke-14, tuan-tuan. Surah yang ke-14 selepas surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, surah yang ke-14 ayat yang ke-21, tuan-tuan. Ayat yang ke-21 menceritakan bahwasanya orang yang taat kepada majikan, kepada bos, kepada kepimpinan, sehingga kan dia tidak mentaati Allah Ta'ala. Apa ancamannya, tuan-tuan? Hari ini buat ramai, tuan-tuan, ibu muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, taat kepada bos, kepada majikan, kepada pengarah, kepada pembesar. Saya sebut ni, tuan-tuan, kuliah ni dekat Kastam Kelana Jaya. Ada orang Kastam ini? Ada? Ada? Ya. Saya sebut, tuan-tuan. Kemudian selepas itu ada yang bertanya, ada yang bertanya, angkat tangan, Ustaz. Jadi kalau macam kami ni, Ustaz, kami bekerja dengan kerajaan, kami takut benda ni tertinggal, perkara satu kerja yang kami tinggalkan, sehingga kan nanti mengurangkan pendapatan daripada apa yang bos hendakkan. Kerja kami tak siap lagi. Dia kata, tapi waktu itu azan, waktu itu azan kami tak buat. Adakah kami ini termasuk takut kepada pembesar ataupun bos, kepada majikan? Ya, saya kata. Saya kata ya. Dia kata, apa dalilnya, Ustaz? Apa dalilnya? Dia tanya dalil, tuan-tuan. Dia tanya dalil. Ingat cerita muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, nak tanya dalil orang yang takut kepada bos, kepada pembesar, kepada majikan, kita akan terangkan dalil. Saya kata, saya terangkan, tuan-tuan. Sebab di mana kerja pun kita yang mula-mula kita taati Allah Ta'ala, bukan takut kepada manusia. Kalau takut kepada manusia, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, itu yang mengakibatkan kita ikut arahan yang tidak mengikut syarat dikehendaki Allah dan Rasul, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa kata Allah Ta'ala? Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah, siapa orang yang lemah, tuan-tuan? Siapa orang yang lemah? Yang takut pada bos tadi, yang takut pada majikan, yang takut kepada pembesar, yang takut kepada pengarah. Saya sebut ni, tuan-tuan. Pada mereka yang tanya tadi, pada dia yang tanya tadi, yang takut pada pengarah, yang takut kepada kepimpinan, sehingga kan mereka ini taat kepada manusia, tidak taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Waktu salat sepatutnya kita dirikan pukul 4.20, kita pukul 5.30. Saya sebut
Dah pukul 5.30 tunggu bos balik tu. Itu sebab bos dah balik. Dan bos balik, kita pergi lagi minum ke kantin. Saya cakap, Ustaz yang Ustaz sebut ni kena pada saya, Ustaz. Dia kata, maka kembali, kena pada saya. Maknanya kalau kena tuan-tuan, bukan saya saja nak kenakan, tak ada kena-mengena. Kita nak bagi tahu bahwasanya pengikut manusia yang kita taat kepada manusia ni tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala beri apa? Ganjarannya. Orang yang taat kepada manusia ni, tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada masa besok berkumpul menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong. Orang yang lemah ni siapa tuan-tuan? Orang yang takut kepada bos tadi, kepada majikan, kepada pengarah. Kepada pengarah. Orang yang lemah ini orang yang menyokong, yang menaikkan dia jadi naik pangkat, yang menaikkan dia jadi kepimpinan, pucuk pimpinan. Kita lah orang bawah, orang yang lemah, yang dikatakan orang yang lemah. Orang yang berkuasa tadi ialah dibandingkan, diumpamakan seperti orang yang sombong. Diarah aja semua. Selagi kerja tak siap, kamu jangan balik. Selagi kerja tak siap, kamu jangan keluar. Itu yang kita tak keluar. Tak solat. Tak solat berjemaah. Maknanya kita takut pada bos tadi bukan? Bukan takut kepada Allah Ta'ala. Sedangkan lawan hayat ala solat dah sampai pada waktu itu masanya. Inna solata kanas alal mu'minina kita bawa. Waktu solat 4.20 dah masuk asar contoh. Ayat 103 tu tuan-tuan. 103 seperti saya. Baru ada 1, kosong lagi 3. Dah. Tuan-tuan, ada yang lebih dah? Ada. Kalau ada Cik Wan kat sini ada 2 lebih tu. Cik Wan tak ada. Seperti saya, ayat 103 surah An-Nisa. Tuan-tuan, sesungguhnya waktu solat itu dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 4.20 sepatutnya kita dah solat, kita tak solat. Bos kata selagi tak siap kerja, kamu jangan keluar. Tak keluar betul. Takut dengan majikan. Ini yang kita ceritakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa kata Allah Ta'ala? Berkata kepada orang-orang yang sombong, yang lemah tadi, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kamu. Tengok tuan-tuan, orang yang lemah, dia mengaku di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya kami dulu masa dekat dunia pengikut kamu, mengikut arahan kamu. Sehingga kan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, aku tak indahkan, aku tak ambil berat, aku taat kepada kamu, aku ni pengikut kamu, aku ni menyokong kamu, aku ni ikut arahan kamu. Sehingga kan Allah Ta'ala kata suruh solat di awal waktu, aku tak solat awal waktu. Sedangkan solat awal waktu ganjarannya yang Nabi sebut, salatul jamaah afdal min salatil fardh 70 wa 20 darajat. Solat berjamaah ganjaran pahala dia 27 derajat daripada solat seorang-seorang yang Nabi sebut. Kita nak solat seorang-seorang juga. Sebab apa? Sebab takut dengan bos. Sesungguhnya kami dulu pengikut kamu. Tuan-tuan, dia mengaku tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh pembesar kepada orang yang sombong, kepada majikan, kepada bos, kepada pengarah, dan kepada kepimpinan. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami daripada azab Allah Ta'ala? Untuk itu, dapatkah kamu menghindarkan kami daripada azab Allah Ta'ala pada hari ini? Sedangkan masa dekat dunia dulu, aku taat kamu, aku sokong kamu, aku takut kamu. Sekarang ni boleh tak kamu tolong aku untuk menghindarkan aku lepas daripada azab Allah Ta'ala? Tuan-tuan, ini yang diceritakan di dalam Al-Quran. Surah Ibrahim tadi tuan-tuan, surah yang ke-14, ayat yang 21. Betul tak? Ayat yang ke-21. Orang yang takut kepada bos, dan bos sendiri cakap apa tuan-tuan? Orang yang takut kepada kepimpinan, dan pemimpin itu sendiri cakap apa tuan-tuan? Tengok di dalam ayat yang ke-21. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa ceritanya?
dapatkah kamu menghindarkan kami daripada azab Allah Subhanahu wa taala walau sedikit saja? Mereka menjawab, siapa mereka menjawab? Bos, majikan, pengarah, pemimpin. Dijawab tuan-tuan, apa jawabannya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami semasa dekat dunia dulu, sekiranya Allah bagi hidayah kepada kami, bagi petunjuk kepada kami, niscaya aku tak suruh kamu sokong aku, ikut arahan aku. Mesti aku suruh juga ikut Allah Ta'ala. Kenapa dah tahu aku sesat kamu ikut aku? Tuan-tuan, ini dia orang yang taat kepada majikan. Dah tahu aku ni sesat, kenapa ikut aku? Dah tahu sesat, kenapa ikut? Sekarang aku dan kamu sama-sama duduk di dalam azab Allah Ta'ala. Tak boleh pergi ke mana? Rasakanlah. Tuan-tuan, bukan senang. Kita hari ini taat kepada manusia, taat kepada bos, kepada majikan. Tak ada tolak banding tuan-tuan. Nak jaga tempat kerja, nak jaga bos, nak jaga majikan, nak jaga pengarah, nak jaga kepimpinan. Sehingga kan apa yang kita lihat di dalam Al-Quran ini tanpa kita sedari, rupa-rupanya kita tergolong di dalam golongan orang yang mengeluh besok pada hari akhirat kelak, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang berlaku kepada masyarakat kita yang diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tidak sedikit mengambil pengajarannya, tuan-tuan. Niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sekiranya kami dulu dekat dunia tak sesat, mesti kami dapat menunjukkan perkara yang baik kepada kamu. Sekarang dikata sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Tak ada tempat, tuan-tuan. Tak ada tempat untuk melarikan diri melainkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Pedih-pedihnya seperti mana yang saya sebut dalam pertemuan yang lalu. Orang yang ingkar akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu untuk masuk ke dalam lubang neraka, tuan-tuan. Kenapa kita enggan ikut ketaatan Allah Taala yang Allah Taala suruh? Sebab apa? Sebab mengapa? Apa yang berlaku? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang berlaku kepada kita sebab terkadang saya sebut banyak kali, puncanya semua daripada kejahilan. Apabila kita jahil, tuan-tuan, enggan kita nak memilih, nak membeli. Saya dah selalu sebut, memilih nak membeli makanan yang sepatutnya kita beli. Sekurang-kurangnya kita beli makanan. Kalau perempuan yang jual, sekurang-kurangnya perempuan itu sekurang-kurangnya memakai tudung. Kita hari ini sebabkan perempuan itu lawa, nampak pakai t-shirt ketat-ketat, kita nak beli, coba ada tempat dia juga sambil jeling-jeling. Coba ada. Sebab apa lawa perempuan tu, lagi rambut perak, lagi pakai t-shirt fit. Kita datang sana beli. Itu yang menyebabkan hayya 'alas shalah kita tak datang. Kita tak datang untuk makanan, punca makanan. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang berlaku kepada masyarakat kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, lagi 5 menit insya-Allah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang menceritakan orang yang taat kepada bos, kepada majikan, sehingga kan tidak mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf, tuan-tuan. Menyuruh kemungkaran, tuan-tuan. Yang kemungkaran disuruh. Dah Ustaz Azman Sapawi sebut dah, bagi lepas dah, dia datang sini dah. Dia kata, kalau tak disuruh, kenapa kilang Arab? Lesen dia siapa yang bagi? Dia sebut, tak ada siapa disebut ke dia sebut kat Batu Belah tu. Sila kat sini yang disebut. Bukan berita ni, bukan berita daripada Al-Quran kata. Berita yang kita percaya hari ini dia kata daripada surat khabar dia. Kalau berita ni datang daripada Al-Quran boleh kita percaya. Tapi apabila yang kita datang daripada surat khabar ni, dia kata ramai pula orang yang ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang-orang munafik inginkan segala perbuatan keji dan mungkar disebarkan di kalangan orang-orang yang beriman. Tengok tuan-tuan, kan hari ini
ulama, orang yang beriman, orang yang ada agama, hari ini sekurang-kurangnya nak ditutup, nak dibunuh ilmunya tuan-tuan, dengan cara supaya dia tidak boleh mengajar. Ustaz Ajar Idrus, Ustaz Azman Sabawi sebut juga kan, baru-baru ni kena fitnah. Lepas kena fitnah tu tuan-tuan, 2 hari selepas tu dia ceramah di Putra Haid. Putra Haid, sahabat anak yang panggil tu, Cik Lam tu dia punya pengarah dekat sana. Ditiraskan tuan-tuan, ditekankan di dalam tu, dok gambar ni dia kata bukan gambar saya, gambar Mak Saleh ni. Buta ke buat-buat ni dia? Dia kata buta ke? Ni gambar Mak Saleh. Cuma dia beri janggut saya dipindah ke sana dia.